dia tebus dengan ilmu dia. Yang ada duit dia tebus dengan duit, selesailah cerita. Tapi yang tak ada duit ni macam mana pula? Nabi tengok, oh dia orang ni ada kepakaran, ya, boleh menulis, boleh membaca, ajar anak orang-orang Islam. Jadi pelbagai sumbangan tu kan. Saya pernah cerita sebelum ni macam mana ada satu orang anak muda, dia baiki aircon kan dekat madrasah Ustaz Asy'ari di Pahang. Dia baiki dah elok, ustaz tu nak bagi duit, dia tolak. Dia kata untuk kali ni saya tak ambil. Maksudnya dia infak kemahiran dia. Dia infak kemahiran dia boleh baiki aircon. Kemudian dia pesan dekat Ustaz Kamal, dia kata kalau suatu hari nanti ustaz dengar berita saya meninggal dunia, ustaz tolong doakan supaya kubur saya sejuk macam mana aircon ni. Jadi dia infak kemahiran dia. Ya. Sedekah tenaga lah. Tenaga. Itu sedekah dalam konteks yang umum kan. Umum. Baik, kita masuk balik. Orang, mana tadi? Sebagaimana penyair mengatakan dalam Bahar Khafif. Ini nama kitab-kitab syair lah yang penuh dengan nasihat. Puisi-puisi, kalau kita kata puisi-puisi yang berbentuk nasihat. Ya, kita dulu ada pantun-pantun seloka yang berbentuk nasihat kan. Itu semua bagus. Sangat bagus. Bahkan setengah ulama kata sunat hukumnya membanyakkan karya-karya yang sebegitu. Ya, bukan karya-karya yang lara, yang tak apa-apa kan. In takun farisan fakun ka'aliyi, au takun sya'iran fakun ka ibn hani, kullu man yadda'i bima laysa fih kadzabathu syawahidul imtihan. Jika engkau faris, ya, faris ni penunggang kuda. Kalau kita bubuh nama anak Faris, satu nama yang baiklah sebenarnya. Maksudnya dia berani, dia gagah, dia cekap, ya. Apatah lagi kuda ni sunnah pula. Jadi maksudnya tu, jika engkau, dia ada hazaf ya, dia ada buang ayat. Jika engkau mendakwa sebagai kamu ni penunggang kuda. Kamu dakwa kata kamu mahir menunggang kuda, boleh jinakkan kuda, apa semualah. Maka jadilah seperti Tuan Ali ke Ali. Wallahu alam, saya pun tak semak tadi ni. Ali ni Saidina Ali ke atau Ali yang lain? Wallahu alam. Tetapi apa yang kita dapat fahami, Ali ni maksudnya hebat dalam menunggang kuda. Mengendalikan kuda, dia hebat. Jadi kalau kamu dakwa kamu hebat, maka standard kamu mesti sama macam Ali. Ataupun, yalah, mungkin tak sebiji macam Ali, tapi begitulah lebih kurang. Dan jika engkau mendakwa engkau seorang penyair syairan, syair ya. Syair ni pun bahasa Arab lah. Syair. Kalau dalam bahasa Arab ini dipanggil isim fa'il, orang yang bersyair. Isim fa'il kan. Penyair tu tuan punya syair. Syi'run. Jadi kalau engkau mendakwa engkau ni pandai bersyair, pandai mengubah apa je lah, puisi, sajak, pantun begitu begini, jiwa sastra lah, jadilah engkau seperti Ibnu Hani. Ni pun mungkin nama-nama orang yang terror lah, champion dalam bab-bab syair ni. Ya.
Mesti ada knowledge lah. Ya. Siapa pun yang mengaku, siapa pun tak kira, yang mengaku dengan apa yang tidak ada padanya. Dia mengaku dia pandai menunggang kuda, tapi bila suruh naik, suruh itu ini, nampak sangat kekoknya, nampak sangat janggalnya. Ya. Ibarat kalau kita kata seseorang tu mengaku dia terror main bola sepak. Dulu di sekolah saya memang striker lah apa semua. Dah macam lipeh kudung, laju, orang nak kejar pun payah. Tapi bila kita tengok cara dia tendang pun, kan, dah macam kita kata kaki bangku ya. Bahasa kampung dulu panggil apa? Pengkor. Cerita sembang kencang kan. Oh. Saya pernah jumpa, mungkin tuan-tuan pun ada banyak pengalaman kan. Saya jumpa satu anak muda. Dia datang jumpa saya. Dia kata dia nak bernasyid dengan saya lah. Nak menyanyi sekali dengan saya dalam satu persembahan. Sebab dia tahu saya aktif buat persembahan kan. Persembahan seni. Lepas tu dia pun ceritalah pengalaman-pengalaman dia, meyakinkan kita macam mana di sekolah dulu dia wakil sekolah, nasyid lah apalah itu ni. Kita dengar pun teruja lah. Jadi kita set satu tarikh. Set satu tarikh, apa lagu kita nak main. Lepas tu kita pun nak dengar suara dia macam mana, range suara dia, pitching dia macam mana, apa lagu yang sesuai. Bila berjumpa tuan-tuan, dia buka je mulut. Rasa nak hempuk dengan gitar. Kan? Tapi kita tak tunjuk lah kan. Muka kita senyum lah. Dalam hati tu indah kabar daripada rupa lah kita katakan. Memang tak ada bakat. Kalau ada bakat tu sikit-sikit kita boleh polish kan. Ini jenuh jauh juga ni. Tak ada bakat. Tapi confident dia tu lain macam. Lepas tu kita pun mencari alasan lah. Macam mana Ustaz? Ustaz ada ke persembahan dekat kosong-kosong ni boleh kita ni? Belum ada lagi kita kata kan. Mula ngelak je kan. Nak cakap terang suara Mika ni tak sampai hati lagi kan. Kita sengap gitu, mudah-mudahan dia faham lah. Jadi siapa pun yang mengaku dengan apa yang dia tidak ada padanya, kemahiran tu dia tak ada, maka perlu dibuktikan syawahidul imtihan. Betul lah. Imtihan ni ujian, peperiksaan. Kena uji dulu. Kena diuji. Saya belajar dalam bidang IT kan. Nak mengisi jawatan-jawatan yang berkaitan IT pun mesti melalui temu duga, uji dulu. Kalau diploma, cara diploma, ijazah, cara ijazah, apa semua mesti ada ujian. Itu normal lah. Ya. Mula-mula orang kata apa? Nak jadi imam. Masa tu saya belum habis lagi belajar di tahfiz, tapi dah tahun-tahun akhir, dah hujung-hujung lah. Datuk Syekh Makno tanya, siapa nak jadi imam dekat seberang Perak Cangkat Lada, dia kata. Gaji dibayar oleh Felkra apa semua, jumlahnya gini-gini, allowance apa, rumah disediakan. Saya pun angkat tangan. Rasa macam berminat masa tu. Ya. Dia kata hari sekian-sekian pergi untuk temu duga lah. Ujian. Jadi ada 2 orang wakil daripada Felkra. Dia orang suruh saya antaranya baca surah Sejadah, surah Al-Insan kan. Betul lah tu. Nak jadi imam. Solat subuh hari Jumaat. Lepas tu dia suruh baca khutbah, dia test. Ambil teks ni, gayakan macam mana kamu membaca khutbah. Peganglah tongkat itu ini kan.
Lepas tu dia tanya sedikit berkenaan masbuk muafiq jadi imam. Ya, kalau terlupa itu, terlupa ini, apa nak buat kan. Yang berkaitan ilmu imam tu lah. Bidang tugas imam tu. Betul lah. Syawahidul imtihan. Mesti diuji. Ya, mesti diuji. Lepas tu suruh bawa doa tahlil. Doa selamat, cuba baca. Begitu juga Bilal. Dia kena tahu ilmu kebilalannya tu. Ya, kat mana nak letak jari dalam telinga. Jari apa kan. Masa bila nak paling ke kanan. Apa beza azan dengan iqamah. Jadi maklumat-maklumat tu dia kena tahu. Okey. Kalau tak tahu jangan. Saya sendiri pun ada juga pihak-pihak sekolah, terutamanya sekolah agama, minta ajar budak-budak dia orang nasyid. Saya kata minta maaf, saya tak ada pengetahuan tentang nasyid. Lepas tu saya tak ada knowledge tentang vokal. Lepas tu dia orang kata, habis tu ustaz buat lagu macam mana? Saya ni baihat. Ya. Nak cerita suara satu, suara dua, suara tiga. Minta maaf. Saya tak belajar yang tu. Harmonize, tak belajar. Ya. Tapi kalau nak buat lirik, bolehlah kongsi sikit-sikit. Macam mana buat lirik, macam mana nak hasilkan melodi lagu. Adalah sedikit kemahiran, tak banyak, sikit. Nabi SAW bersabda, muka surat 135. Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makari. Atau kama qala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Neraka. Neraka itu dibentengi atau dikelilingi dengan hal-hal yang menyeronokkan. Neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang menyeronokkan. Bila sebut seronok ni memang tabiat nafsu lah. Benda yang nafsu suka. Dan nafsu tu pula seperti yang kita dah faham. Ada ketikanya kalau tak dididik, tak dijinakkan, dia memang tak peduli halal haram. Memang dia tak peduli dosa pahala, yang penting seronok. Kita tahu benda tu dosa, tapi seronok. Apatah lagi dah sampai satu tahap ketagih, dah jadi darah daging. Oh memang jenuhlah nak bermujahadah. Sebab tu dia sebut tadi, kalau kamu takut neraka, tinggalkan dosa. Tapi nak tinggal dosa tu payah sebab seronok. Sedangkan syurga pula dibentengi, dikelilingi dengan hal-hal yang menjemukan. Ataupun dengan setengah-setengah hadis sebut, dengan hal yang sulit, yang susah, yang payah. Tak best lah. Sebab dia bertentangan dengan nafsu tadi kan. Nafsu nak seronok. Seronok tidur. Tiba-tiba nak suruh bangun qiyamul lail. Memanglah. Nafsu nak makan je kerjanya. Tiba-tiba nak puasa. Alamak. Kan? Nafsu kalau boleh nak nyembang, buang masa begitu saja. Tiba-tiba nak suruh baca Quran pula sehari sejuzuk. Tak seronok. Cepat jemu. Ya. Jadi maksudnya, kita diberi pilihan. Nak mana? Seronok dulu, seronok sungguh-sungguh.
tapi akhirnya neraka. Ataupun susah dulu kejap, akhirnya syurga. Macam seolah-olah Nabi bagi option. Pilihlah. Pilih itulah ikhtiar. Dan itulah ahli sunnah wal jamaah. Allah bagi akal, Allah bagi panduan apa semua. Pilih. Kamu nak mana? Nak syurga, maksudnya kamu kena sanggup menempuh sedikit kesusahan di dunia ni. Susah nak didik nafsu itulah. Kena korban macam tadilah, kena infak, kena sedekah, kena jadi orang baik, kena perbaiki akhlak. Sehingga ada kata-kata yang menyebut syurga itu manis tapi jalannya pahit. Syurga itu manis tapi jalannya pahit, kelat. Jadi tak ramai orang yang nak ambil jalan tu. Kecuali orang yang betul-betul bijak lah. Kita orang Melayu pun ada, orang panggil apa, peribahasa kan. Apa peribahasa tu? Berenang-renang, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalau kita nak apply tu kat dunia ni, bersakit-sakitlah dulu, bersusah-susah payahlah sikit, mujahadah apa semua. Ya, supaya dengan harapan bersenang-senang di akhirat nanti insya-Allah. Ya. Sebab kita ada akhirat. Kalau tak ada akhirat lain cerita kan. Hadis ini adalah salah satu himpunan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membincangkan tentang kecaman terhadap keinginan syahwat dan sebagai pendorong untuk mentaati dan tu atah lah. Dan hadis ini juga macam tu. Hadis ini juga menyentuh, membincangkan, mengingatkan ya, sebagai satu pendorong untuk kita ni mentaati kewajipan-kewajipan. Seolah-olah Nabi SAW mengatakan, seolah-olah dia kata, tidak akan masuk ke syurga selain dengan menempuh kesulitan-kesulitan. Tu kan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Banyak dalam Quran ayat macam tu. Adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga begitu sahaja sehingga belum datang ujian? Ataupun ya, sehingga belum datang ujian sebagaimana kami menguji orang-orang terdahulu? Tu dia. Jadi seolah-olah apa yang kita boleh fahami melalui hadis ini, Nabi nak sampaikan kepada kita, takkan masuk syurga seseorang itu melainkan di dunia ini dia mesti menempuh kesulitan, menempuh ujian, halangan. Dan tidak akan masuk ke neraka selain dengan melakukan keinginan syahwat. Dan seseorang itu terdedah ataupun berpotensi untuk masuk ke neraka, na'udzubillah, apabila dia hidup di dunia ini, hidup dia hanya memenuhi keinginan syahwat. Dia mengutamakan syahwat, mengutamakan nafsu dia berbanding mengutamakan Allah dan Rasul. Itu maksudnya. Maka barang siapa
yang dapat menembusi, melepasi rintangan-rintangan, ujian-ujian, kesulitan. Dipanggil syaqqah. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Syuqqah, kesulitan. Maka dia akan berjaya masuk ke dalam syurga. Ya. Kalau kita kaitkan dengan kata-kata Syekh Hatim ni tadi, dia sebut tentang sedekah kan. Jadi sedekah ni memang sulit, memang susah. Duit kita, harta kita, penat-penat kita kerja siang malam kompol, tiba-tiba nak bagi orang, nak kena keluar zakat lah itu ini. Susah. Tapi bila dilatih, dididik, insya-Allah lama-lama barulah kita rasa ringan. Dan sampai suatu tahap Allah bagi pula kemanisan tu. Jadi seronok pula. Ya. Baik. Makanannya. Macam mana keadaan kita lebih suka memilih makanan yang sedap berbanding yang khasiat? Okey. Jawapan saya pertama, apa pun basic halal. Halal dulu kan. Bila halal tu selesailah masalah. Halalan. Sebab tu dia halalan. Lepas tu baru thayyibah. Jadi mula-mula halalan. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan. Halal dulu. Ya. Sebab kalau tak halal, sekalipun makanan tu berkhasiat, contohlah kan, tak jalan juga. Itu contohlah kan. Kalau tanya ada tu kena carilah pula. Ada ke kan? Ataupun memang sunnah Allah jadikan makanan yang tak halal tu biasanya tak berkhasiat. Ya. Tapi kadang ujian tu ada. Macam kita tengok babi. Baru ni saya seminar di Intim, guru-guru takmir. Dalam perubatan banyak diguna. Sebab ikut kajian dia orang, wallahualam, kita pun tak tahu doktor tu menipu ke tidak ke apa ke kan, konspirasi ke. Dia kata babi ni antara yang macam sama dengan manusia, dia punya darah lah, dia punya adalah istilah-istilah tu kan. Jadi kalau guna pakai tu sesuai. Adakah itu satu ujian? Dan di situlah bincang fiqh, darurat ke tak darurat, boleh ke pakai. Ya. Okey, baik. Jadi thayyibah pula, halal dan thayyibah. Thayyibah itulah kalau tafsiran moden, contemporary, salah satunya dia akan sebut berkhasiat. Kan? Berkhasiat. Okey. Jadi dari sudut priority memang sepatutnya kita memilih berkhasiat daripada sedap. Tapi dari sudut pengamalan kadang-kadang terlajak juga kan. Cuma apakah salah kita makan yang sedap? Dari sudut hukum harus. Mana boleh. Dari sudut priority utamakan yang berkhasiat lah daripada yang sedap. Tapi kadang-kadang payah kita nak buat benda-benda yang macam tu ya. Itu disiplin, mujahadah yang tinggi sebenarnya. Kok nak buat pun kadang-kadang Allah bagi dengan cara sakit. Nak tak nak kadang-kadang kita pantang kan. Itu pun terlajak juga kadang-kadang. Ya. Itulah tu. Dia memang sedap. Tapi kerana faktor umur kita, itu yang menyebabkan darah lah itu ini. Masa muda dulu elok je kita bantai kan. Faktor umur tu satu hal pula. Kan? Faktor usia. Ya? Kadang-kadang mindset kita. Makan lebih, betul? Kita pernah sebut sebelum ni ada satu apa tu?
Ingat lagi tak dia punya tu? Ingat lagi tak? Ya. Ini satu sifir. Pandangan nafsu. Nafsu kita memang tabiat dia gitulah, nak marah pun nak kata apa lah. Memang macam tu. Dia suka yang lazat-lazat. Dia tak peduli sihat ke tak sihat ke, berkhasiat ke, vitamin ke. Kita kan ada piramid pemakanan tu kan. Karbohidrat lah apa semua. Dia tak peduli benda tu. Sedap. Tapi akal, cara akal dia akan tanyalah. Ni kalau terlebih apa jadi, minum air gas, kan? Tambah daripada kecil-kecil duk latih bagi anak kita minum air gas, bahaya. Sebab tu kena muda-muda dah kena kencing manis lah apa semua kan kadang kan. Akal dia akan ambil. Lepas tu kalau hati dalam bahasa tasawuf dipanggil basirah. Basirah dia lebih menekankan makanan itu berkat, barakah. Ini yang kadang-kadang jarang kita titik beratkan. Nak barakah di situlah kita sarankan kalau beli cari orang yang solat. Di situ yang datang barakah tu. Walaupun selagi yang dijual tu halal boleh je beli. Kan? Cuma keberkatan itu. Kan? Tu cara sudut pandang kan. Akal lain cara sudut pandang. Kalau apa kita pernah bawa contoh, seorang lelaki dia nak memilih calon isteri. Kalau dia melihat dengan nafsu,